Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan Ustazah pada hari ini dalam kelas mata pelajaran ibadah tahun 4. Okey, dekat sini Ustazah nak ajak kamu sama-sama tengok apa isi kandungan yang terdapat dalam mata pelajaran ibadah tahun 4 ini sebagai rujukan atau ulang kaji kepada kamu untuk menghadapi peperiksaan ni nanti. Okey, jom kita lihat. Okey, ni antara tajuk-tajuknya ialah tajuk yang pertama, azan dan iqamat. Masih ingat lagi ke apa yang kamu dah belajar sebelum ni? Okey, seterusnya tajuk yang kedua iaitu solat. Dan yang terakhir, solat Jumaat. Ini antara tajuk-tajuk besar yang terdapat dalam isi kandungan mata pelajaran tahun 4. Okey, adakah kamu masih ingat lagi? Kalau rasa macam ingat-ingat lupa, okey, jom kita sama-sama ulang kaji. Okey, untuk slide yang seterusnya, Ustazah akan mulakan dengan tajuk yang pertama dahulu, okey, iaitu tajuk azan dan iqamat. Okey, cuba kamu tengok untuk tajuk yang pertama ini terdapat beberapa tajuk kecil. Okey, antaranya Ustazah akan sebut satu persatu. Okey, yang pertama pengertian azan dan iqamat. Yang kedua hukum azan dan iqamat. Yang ketiga, syarat-syarat sah azan dan syarat-syarat iqamat. Yang keempat, perkara sunat ketika azan dan iqamat. Okey. Yang kelima, perkara makruh ketika azan. Yang keenam, lafaz azan dan iqamat. Yang ketujuh, perbezaan azan dan iqamat. Dan yang terakhir, doa selepas azan dan iqamat. Ya Allah Ustazah, banyaknya. Tadi tengok 3 tajuk je. Tapi bila dah dipecahkan satu persatu tajuk, dia akan ada tajuk-tajuk kecil yang perlu kita ketahui. InsyaAllah kamu jangan risau. Ustazah rasa tajuk yang pertama ni mudah untuk kamu fahami ataupun ingat apa yang kita dah belajar, sebab tajuk pertama ni adalah perkara rutin ataupun perkara harian yang selalu kita buat, selalu kita amalkan, selalu kita tengok dan selalu kita dengar. Betul tak? Okey, jom Ustazah nak tunjukkan satu persatu antara isi kandungan berkaitan dengan tajuk-tajuk kecil ini. Okey, jom kita tengok. Okey, untuk tajuk yang pertama iaitu tajuk azan dan iqamat, di sini Ustazah dah buatkan nota secara ringkas kepada kamu sebagai rujukan dan ulang kaji. Okey, ini adalah antara isi-isi pentinglah yang terdapat dalam tajuk azan dan iqamat. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama iaitu pengertian azan. Ingat lagi tak tajuk-tajuk kecil yang saya sebutkan tadi? Iaitu pengertian azan. Okey, pengertian azan dari segi bahasa ialah pemberitahuan, iaitu memberi tahu. Okey, dari segi istilah ialah lafaz yang khusus sebagai satu pemberitahuan masuknya waktu solat fardu. Okey, jadinya dia memberitahu umat Islam bahawa telah masuknya waktu solat fardu. Okey. Yang seterusnya, pengertian iqamat iaitu seruan kepada para jemaah untuk bersama-sama mengerjakan solat secara berjemaah. Okey, ini kalau pengertian iqamat lah, dia menyeru kepada para jemaah untuk bersama-sama mengerjakan solat secara berjemaah. Okey, ia boleh dilafazkan sama ada dalam solat berjemaah ataupun solat secara bersendirian. Okey, dua-dua pun dia boleh. Secara berjemaah pun boleh, secara bersendirian pun boleh. Okey, yang seterusnya, hukum. Okey, hukum azan dan iqamat sama je. Okey, ingat hukum azan dan iqamat hanya ada satu, iaitu sunat muakkad. Okey, tak ada beza. Azan hukumnya lain, iqamat hukumnya lain, tak ada.
Hukum azan dan iqamat ialah sunat muakkad. Okey. Yang seterusnya, siapa Bilal bin Rabah ni? Kita nak tahu siapa Bilal bin Rabah ni. Okey, Bilal bin Rabah ialah juru azan pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah ni ialah seorang juru azan. Okey, pada zaman Rasulullah lah. Okey, dan muazzin yang pertama dalam Islam yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaungkan azan. Okey. Yang seterusnya iaitu orang yang melaungkan azan dipanggil muazzin. Okey, jadi sesiapa pun yang melaungkan azan kita boleh menggelar dia sebagai muazzin ataupun boleh memanggil dia sebagai muazzin. Okey. Dan yang terakhir iaitu bila azan disyariatkan? Okey, azan mula disyariatkan pada tahun pertama hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Okey, ada berapa semua isi penting kat sini? Okey, ada 6. Okey, jadi ini adalah ringkasannya. So, kamu boleh cuba fahami dan ingatlah. Okey, boleh? Okey, next kita tengok slide yang seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya iaitu syarat sah. Okey, syarat sah ni terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama syarat-syarat sah azan, yang kedua syarat-syarat iqamat. Okey, jom kita tengok satu persatu apa isi kandungan yang terdapat syarat-syarat ni. Okey. Bagi syarat-syarat sah azan, yang pertama mestilah telah masuknya waktu solat. Yang kedua, Muslim atau Islam. Sama je dua-dua ni. Okey. Yang ketiga, mumayyiz, iaitu orang yang boleh membezakan antara baik dan buruk. Yang keempat, lelaki. Okey, antara syarat-syarat dia ialah mesti lelaki. Yang kelima, lafaz dalam bahasa Arab. Okey, mesti lafaz dalam bahasa Arab sahaja. Okey. Yang keenam, tertib. Dan yang terakhir, berturut-turut. Ada berapa semua ni? Ada 7. Okey, kebiasaannya dalam peperiksaan dia akan minta 3 atau 4. Jadi kamu boleh pilih mana-mana yang ringkas sebagai jawapan kamu. Okey, pilihlah yang paling senang nak ingat. Okey. Yang seterusnya, syarat-syarat iqamat. Okey, lafaz iqamat mestilah diseru selepas azan. Itu antara syarat-syarat dia, diseru selepas azan. Okey. Yang kedua, orang yang melaungkan iqamat hendaklah Muslim, Islam, berakal dan mumayyiz. Okey, semua ni adalah syarat-syarat bagi iqamat. Mestilah orang Islam, orang yang berakal dan mumayyiz. Okey. Yang ketiga, lafaz hendaklah secara tertib dan berturut-turut. Okey. Yang keempat, iqamat cukup sekadar didengar oleh orang yang hadir bersamanya sahaja. Iaitu cukup sekadar didengar oleh para jemaah sahaja. Tak perlu dilaungkan secara secara umum lah kan. Secara macam kita melaungkan azan tu. Okey. Dan yang terakhir, melafazkan iqamat dengan nada lebih rendah daripada azan. Itu antara syarat-syarat iqamat. Okey, kalau syarat-syarat iqamat ni awak rasa nampak macam panjang sikit kan? Tapi sebenarnya benda yang sama yang terdapat dalam syarat-syarat sah azan. Okey, jadi awak boleh pilihlah mana-mana yang awak rasa mudah untuk awak ingat. Okey, kebiasaannya sama je saja. Dia akan minta antara 2, 3 ataupun 4. Okey. Ini dalam bentuk soalan subjektif. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya perkara sunat, iaitu perkara sunat ketika azan. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas, iaitu daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, sunat memalingkan muka ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas solah dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Okey. Manakala dada tetap menghadap kiblat. Okey. Yang keempat, tarjih.
iaitu menyebut Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali secara senyap sebelum dinyaringkan. Okey. Yang kelima, tasawwib ketika azan subuh, iaitu melaungkan as-salatu khairum minan naum. Okey. Yang keenam, diam bagi orang yang mendengar azan dan menjawabnya. Dan yang terakhir, berdoa selepas azan. Okey. Ini adalah antara sunat ketika azan. Ada berapa semua sekali? Ada 7. Okey, macam yang Ustazah cakap tadi, kebiasaannya bagi soalan subjektif, dia akan minta 2 atau 3. Jadi kamu kena bersedia ataupun kena ingat salah satu ataupun 2 ataupun 3 daripada 7 perkara sunat ketika azan ini. Okey, boleh? Okey, untuk slide yang seterusnya ialah perkara sunat ketika iqamat. Okey, yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, berdiri ketika melaungkan iqamat. Yang keempat, iqamat dilafazkan dengan cepat dan lancar. Dan yang terakhir, iqamat dilaungkan dengan suara yang tidak begitu nyaring dan lantang. Okey, jadi ini adalah perkara-perkara sunat ketika iqamat. Okey. Okey, yang seterusnya, perkara makruh ketika azan. Okey. Perkara makruh ni maksudnya kalau kita buat, kita tak dapat apa-apa pun. Tapi kalau kita tak buat, kita akan dapat pahala. Okey. Yang pertama, azan ketika berhadas besar atau kecil. Okey. Yang kedua, bercakap-cakap tanpa keperluan. Yang ketiga, azan sambil duduk atau baring. Yang keempat, azan oleh orang yang fasik. Dan yang terakhir, memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz azan. Okey, ini adalah antara perkara-perkara makruh ketika azan. Okey, jadi sama juga macam yang saya ingatkan tadi, kalau dalam peperiksaan, kebiasaannya dia akan minta 3 atau 4. Jadi kamu bersedialah untuk ingat antara salah satu yang Ustazah dah bagi ni. Okey? Okey, untuk slide yang seterusnya ialah azan. Okey, dekat sini Ustazah dah bagi dekat kamu iaitu lafaz, jawab dan maksud. Okay, jadi kamu kena ingat sebab ada antara bentuk-bentuk soalannya seperti contoh. Hayyalas solah. Apakah maksud bagi hayyalas solah? Apakah jawab bagi asyhadu alla ilaha illallah? Okay, jadi nak tak nak kamu kena hafaz dan ingat. Okey, tak susah pun. Dalam TV kan ada. Hari-hari kan kamu dengar azan. Okey, jadi kamu boleh tengok. Okey. Okey, yang seterusnya. Nota ringkas sikit bagi solat subuh. Okey. Selepas lafaz hayyalal falah, okey, selepas lafaz hayyalal falah, kalimah as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali ditambah pada lafaz azan subuh, iaitu yang bermaksud solat itu adalah lebih baik daripada tidur. Okey, boleh faham? Okey, yang seterusnya iqamat. Okey, ini adalah antara lafaz iqamat dan jawab iqamat. Pun sama kamu kena ingat. Okey? Okey, yang seterusnya iaitu perbezaan antara azan dan iqamat. Okey. Yang pertama, lafaz azan. Yang kedua, lafaz iqamat. Apa perbezaan antara dua ni? Okey. Bagi lafaz azan, ada lafaz azan yang dilaungkan 2 kali. Yang seterusnya, azan dilaungkan dengan perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Okey. Yang ketiga, azan menandakan telah masuknya waktu solat. Okey, ini bagi lafaz azan. Manakala lafaz iqamat, okey, lafaz iqamat disebut hanya sekali
Okey, lafaz azan tadi 2 kali, manakala lafaz iqamat hanya sekali. Iqamat disebut dengan fasih dan cepat. Dan yang terakhir, iqamat menandakan telah bersedia untuk solat. Azan tadi menandakan telah masuknya waktu solat. Itu antara perbezaan antara lafaz azan dan lafaz iqamat. Okey, boleh faham? Okey, untuk slide yang terakhir dalam tajuk azan dan iqamat ialah doa selepas azan dan iqamat. Okey, jom kita tengok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Okey, apa maksud dia? Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Okey, ini adalah doa selepas azan dan iqamat. Okey, tak nak kamu kena hafal. Okey, boleh faham? Okey. Okey, yang seterusnya saya ada sedikit persoalan untuk kamu, okey? Kita tengok. Apakah tindakan kamu apabila mendengar azan dan iqamat dilaungkan? Okey. Okey, tengok ni. Okay. Sebagai orang Islam yang mendengar azan dan iqamat, kita perlu menjawab dengan mengulang lafaz tersebut secara perlahan. Okey, jadi kalau kita dengar azan, inilah tindakan yang kita lakukan. Okey. Yang seterusnya, adab bagi orang yang mendengar azan dan iqamat. Ini yang selalu saya tekankan, mana adab kita. Okey. Yang pertama, diam bagi orang yang mendengar azan dan menjawabnya. Yang kedua, selepas azan dan iqamat mestilah berdoa. Tu doa yang saya baru je baca tadi. Betul tak? Okey, yang seterusnya, bilakah azan akan dilaungkan selain daripada waktu solat? Bukan waktu solat je. Okey, ada juga azan yang boleh dilaungkan. Bila tu? Okey, yang pertama, menyambut kelahiran anak yang baru dilahirkan. Yang kedua, ketika ditimpa musibah. Okey, musibah. Okey, yang ketiga, menghadapi peperangan. Dan yang keempat, sebelum memulakan perjalanan atau bermusafir. Okey, ini adalah antara tindakan kita lah sekiranya kita mendengar azan, adab kita ketika azan, dan bilakah azan boleh dilaungkan selain daripada solat. Okey? Okey, habis sudah pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk tajuk yang seterusnya pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.